Hai semua, Assalamualaikum. Kembali bersama kami, inilah Aktif di Didik TV KPM dan saya Hadim Miswan masih bersama dengan anda untuk episod Kemahiran Sukan Catur. Dan kita nak teruskan sesi pembelajaran kepada anda semua yang mengikuti kami di Kemahiran Sukan ini setiap hari. Saya percaya pasti tahu. Sekarang kita nak bawakan kepada anda satu lagi konsep permainan dan juga apa elemen-elemen penting yang perlu kita ketahui dalam permainan catur. Memang sangat istimewa episod kali ini dan sukan kali ini yang kami pilih kerana ianya juga terkandung dalam pertandingan di peringkat Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia. Dan lebih penting, banyak sekali faktor yang perlu kita ambil kira. Sebagai seorang pemain catur ini, ada juga latihannya dan pastinya saya percaya ini akan mengubah persepsi semua berkaitan dengan kemahiran sukan catur itu sendiri. Jadi, kita akan masih bersama dengan Cikgu Rizal dan untuk itu kita nak teruskan perkongsian seterusnya. Jadi semua mesti ikut dan semua mesti tonton episod kali ini dalam Kemahiran Sukan Catur. Jom. Kita masih bersama dengan Cikgu Rizal yang saya kira banyak memberikan input yang sangat baik dalam sukan catur ni. Cikgu, apa khabar? Oh, baik ni. Ya, terima kasih kerana sudi bersama kami. Mungkin sebelum kita mulakan kemahiran asasnya, macam biasalah saya nak tanyakan satu soalan ini. Mungkin Cikgu masih lagi belum berkongsi berkaitan dengan pengalaman, apa kenangan manis dan pencapaian sejak melibatkan diri dalam sukan catur ni, Cikgu? Ada satu pertandingan Hanif yang saya pernah lalui sebelum ni. Saya pernah masuk sebelum ni. Mana pertandingan tersebut telah berjalan di Unitar Petaling Jaya. Yang saya sudah masuk satu pertandingan yang mana pertandingan tersebut telah berjalan di Unitar Petaling Jaya. Format pertandingan 25 minit, 8 pusingan. Pada masa itu saya berpeluang berlawan dengan juara catur Malaysia, tapi pada masa tersebut dia baru berusia 12 tahun. Okey. Dan dalam game tersebut, kedudukan bawah catur saya adalah sedikit memihak kepada saya. Walaupun saya terkeliru disebabkan oleh suasana pada masa tersebut ada gangguan bunyi. Mungkin tu orang fikir sebagai alasan lah. Dan disebabkan tersebut, saya kalah game tersebut. Pusingan 7, surrender angkat bendera putih. Walaupun di pusingan ke-8, pusingan terakhir, saya berdepan dengan seorang pemain handalan negeri Selangor. Pada masa tersebut, saya bernasib baik, Hanif. Okay. Disebabkan saya ada sedikit pengalaman untuk menjaga kawalan masa lawan saya pada situ drop ataupun dia jatuh. Bendera jatuh menyebabkan dia kalah. Okay. Saya sepatutnya paling okey sekalipun pada masa tersebut, cuma boleh draw saja. Nak menang tak boleh buah macam tu. Disebabkan dia kalah masa, jadi saya menang. Okay. Dan dikabarkan bahawa pada pusingan tersebut, pusingan 8 tersebut, okay, Yo Litian pada masa itu kalah dengan pemain yang lain. Menyebabkan markah keseluruhan Yo Litian lebih rendah berbanding dengan saya. Dan pada tournament tu ni, nak dijadikan cerita saya dinobatkan sebagai juara, walaupun berkongsi mata dengan pemain nombor 2, tapi disebabkan oleh ada kiraan tie break tertentu, saya dinobatkan sebagai juara amatur. Mantap, Cikgu. Dan saya pun rasa teruja mendengar perkongsian daripada Cikgu. Jadi itu dari sudut pengalamannya. Jadi kita rasa betul kerana kita ada seorang Cikgu yang sangat berpengalaman dalam sukan catur. Okey, episod kali ini, Cikgu, apakah konsep pembelajaran yang Cikgu nak tekankan buat murid-murid di rumah? Yang inilah dikatakan sebagai the heart of the chess. Okey. Okay. Ataupun kita bila bermain catur, kita kena cuba simulasikan catur ni kepada sesuatu perkara yang lain, barulah kita faham tentang catur. So catur merupakan pertandingan ni, dan juga sukan-sukan lain juga bertanding. Saya anggapkan catur ni sebagai permainan bola sepak ni. Okey. Dalam permainan bola sepak, dia ada dua perkara penting, iaitu pertahanan dan menyerang. Dalam catur pun ada pertahanan dan menyerang. Okey.
Dan kita betul-betul kena tahu cara bagaimana untuk bertahan dan bagaimana untuk menyerang dengan betul. Okay, itu adalah intipati yang ataupun perkara yang sangat penting dalam permainan catur. Sebenarnya saya pun ada terfikir tentang satu lagi simulasi ataupun satu lagi persamaan yang boleh dikaitkan dengan catur ialah seni bela diri. Okey. Seni bela diri kita tahu untuk menyerang menggunakan tangan dan juga kaki. Tangan dan kaki Hanif dalam permainan catur itu kita umpamakan buah catur itu sendiri. Kita ada bishop, kita ada knight, kita ada rook, kita ada buah yang paling kuat sekali, queen. Ya. Dan apa yang perlu kita bertahan ialah king. King kita kena selamatkan. Baik. Dalam sukan bela diri sebenarnya kita perlu gunakan tangan dan kaki secara maksimum. Jadi kalau tumbuk tu tumbuk betul-betul. Bukan setakat kuat tapi tepat pada tepatnya. Betul, setuju. Begitu juga kalau tendang pada masa yang betul, barulah kena pada tepatnya, barulah dikirakan mata. Kalau ada pertandingan bela diri macam tu. Supaya juga macam catur, kalau kita pandai gunakan bishop, kita tahu cara menggunakan bishop dan bila masa dia perlu bertahan, bila masa dia perlu menyerang, itulah yang membezakan antara pemain yang boleh menang dengan pemain yang mungkin kurang sikit daripada dia. Okey. Jadi untuk kali ini kita akan belajar tentang cara penggunaan bishop dan juga knight yang betul. Sampai sebelum ni kita tahu cara gerak saja. Tapi sekarang kita tengok bagaimana untuk menggunakan kedua-dua buah tersebut dalam situasi yang berbeza dan juga kita gunakan sebaik mana kelebihan yang ada pada setiap posisi yang diberikan. Okey, jadi kemahiran pada kali ini akan lebih fokuskan kepada penggunaan kaki dan tangan ni lah macam yang cikgu cakap tadi, iaitu bishop dan juga knight. Jadi sama-sama kita tonton. Baik murid-murid, sebelum kita pergi lebih lanjut tentang bagaimana menggunakan piece ataupun buah bishop, kita akan lihat sebelum ni, kita lihat dulu dari segi nilai bagi setiap buah. So yang pertama kita ada sini ialah rook, murid-murid sekian. So kita nilaikan dia sebagai 5 poin. Kita ada knight, kita nilaikan dia sebagai 3 poin. Kita ada bishop, kita nilaikan dia sebagai 3 poin juga, sama dengan knight. Dan kita ada queen, nilai dia ialah 9 poin. Kerana dia lebih bebas bergerak ni. Dia adalah gabungan antara gerakan bagi bishop dan juga rook. Sebab tu poin dia lebih tinggi. Untuk bishop dengan knight ni, murid-murid sekian, nilai dia adalah sama. Walau bagaimanapun, kalau murid-murid baca buku, lihat balik nilai-nilai bagi bishop dengan knight ini, sebenarnya ada sedikit perbezaan disebabkan oleh kedudukan yang tertentu menyebabkan nilai dia lebih sikit untuk bishop, iaitu 3.5. Untuk knight 3 saja. Sebagai permulaan, kita anggap dua-dua nilai dia adalah sama. Sebab apa bishop lebih 3.5? Sebab bishop ni dia boleh bergerak jauh ni. Kita dah belajar cara gerak bishop. Daripada satu tempat ke tempat lain dia boleh gerak sangat dia panggil sebagai sangat jauh dalam satu gerakan saja. Tapi kalau knight, dia boleh gerak untuk sampai satu tempat tu dia perlu gerak banyak. Cuma knight ni dia kelebihan dia boleh duduk tempat sama ada putih ataupun hitam, tempat gelap ataupun tempat cerah tadi, petak cerah tadi. Tapi kalau bishop dia tak ada kelebihan tu. Kalau dia masih lagi di petak hitam daripada awal atau petak gelap ni, jadi sepanjang game tersebut dia memang petak tersebut saja. Mungkin murid-murid tertanya-tanya apakah nilai bagi king dan juga pawn. Pawn nilai dia ialah 1 poin. Macam mana pun pawn ni dia boleh promote. Orang kata
bahasa kampung dia naik haji. Ah. So bila dia masuk ke petak terakhir, dia boleh tukar kepada buah-buah yang ada di sini. Okey. Boleh tukar queen yang nilai paling tinggi, rook, bishop ataupun knight. Kadang-kadang ni kita tahu bahawa queen ni adalah nilai paling tinggi. Jadi apa-apa kedudukan untuk kita bila dah promote, kita ambil queen, walaupun ada kedudukan tertentu bila letak queen jadi rugi. Jadi bergantung pada strategi lah. Bergantung pada strategi masing-masing. Ada yang letak knight ataupun bishop lebih baik. Ya. Okey, tak apa yang tu mungkin di lain waktu kita akan bincang. Okey. Jadi kita ada kedudukan sini. Jadi untuk yang ni kita belajar tentang bishop. Okey. Jadi kita tahu bishop bergerak secara mengunjur macam tu, right? Okey, jom. Tapi untuk kedudukan ni berapa kiraan poin yang kita dapat lihat sini? Dia adalah sama. Okey. Putih dia ada bishop 3 poin kita belajar. Pawn 1 poin. Ada satu lagi pawn 1 poin. Ni apa hitam dia ada 1 rook 5 poin. Jadi putih ada 5 poin, hitam ada 5 poin. Disebabkan adanya kemahiran untuk putih dan putih gerak dahulu, putih gerakkan bishop ke petak F8 lah kalau kat sini, F8. Yang mana ni dipanggil sebagai pin. Okey, sebab apa pin? Sebab bishop dia pin bagi rook. Rook ni dia tak boleh gerak mana-mana. Sebab bila rook ni bergerak, dia akan beri laluan untuk bishop mengancam king hitam. Itu dipanggil sebagai open check. Jadi dia tak boleh bergerak langsung. Kalau bergerak ni dipanggil sebagai illegal move disebabkan open check tadi. Baik, untuk kedudukan ini apa yang hitam boleh buat cuma duduk saja ke hadapan ni. Betul. Okey. So kat sini apa lagi ni? Kita tahu yang bishop ni 3 poin saja. Rook ni 5 poin. Jadi kita boleh laga dia. Okey, bila dah laga. Baik, sekarang putih dia lebih beruntunglah kat situ sebab dia adukan buah yang 3 poin ni dengan 5 poin. Ya. So dari segi material memang putih mempunyai kelebihan. Untuk kedudukan ini, okey. Ni dah dipanggil sebagai ending ni, yang mana putih mempunyai kelebihan untuk menang sebabkan pawn ni dia akan jadi queen nanti dan terus dapat cemekkan hitam. Dan kalau dari segi permainan master, okay, master games maksud saya, kedudukan macam ni biasanya hitam dah menyerah kalah awal lah. Baik, murid-murid sekian, sekarang kita lihat satu lagi kedudukan yang mana buah bagi bishop boleh buat satu jenis tactical dipanggil sebagai skewer. Pada kedudukan ini, apa yang perlu dibuat oleh putih cuma letakkan bishop di perantara king dan juga rook pada pada serongan yang sama, buah yang sama macam ni. So pada masa ni king sibuk sebab kena check, dia kena gerakkan king hitam perlu gerak, dan pada masa yang sama bishop ni juga dia ancam rook. Jadi selain daripada check, dia ancam rook, so makan rook lah. Jadi ini adalah satu taktik yang biasa digunakan dalam pertandingan catur. Baik, ini kedudukan yang ketiga ni. Ya. Okay. Yang mana putih gerakkan bishop ke C7. Yang mana bukan setakat dia check, malah dia juga mengancam rook pada satu serongan yang sama di sini. King terpaksa lari dan rook sekarang terdedah. Ya. Jadi bishop boleh makan rook. Untuk kedudukan ni memang membelahi pada putih sebab putih lebih banyak material dia, dan kalau putih cuma ada bishop dan king saja, murid-murid sekalian, kita dah belajar sebelum ni, dia akan jadi stalemate ataupun
kedudukan itu draw. Tapi untuk yang ni, putih dia ada satu pawn yang mana pawn ni boleh digunakan untuk promote menjadi queen. Bila dah jadi queen baru boleh buat checkmate. Terima kasih. Sekarang ni saya tunjukkan untuk kedudukan yang mana putih dia ada bishop dan bishop tersebut berada dalam keadaan berpasangan. Itu satu di petak cerah atau petak putih dan satu lagi di petak gelap ataupun petak hitam. Untuk kedudukan macam ni, putih mempunyai kelebihan yang sangat besar untuk menang. Walaupun putih perlu tahu teknik macam mana untuk menang di sini. Jadi untuk kedudukan macam ni, putih mempunyai kelebihan yang mana dia menguasai petak putih dan petak hitam secara berpasangan dengan bishop yang ada. Putih gerakkan bishop daripada F5 ke E6, check. Ya, hitam cuma ada satu tempat situ saja. Kalau tempat lain dikira illegal dan checkmate akan berlaku apabila bishop daripada C5 ke D4 di sini. Jadi itulah kelebihan bagi bishop yang mana bila dia berada dalam satu pasangan, jadi pasangan tersebut memberi kelebihan yang mana dia akan menguasai ke semua petak-petak gelap dan petak cerah ataupun petak putih dan hitam di dalam board ini. Itulah kelebihan bishop yang keempat. Baiklah ni, dan murid-murid sekalian, kita lihat perkara yang kelima untuk kelebihan bagi bishop. Jadi kita lihat sebelum ni, bila ada dua bishop ni, maksudnya kedua-duanya boleh bekerjasama untuk mengalahkan lawan. Untuk yang ni pula, saya tunjuk dari segi permainan profesional ataupun menjaga kedudukan buah-buah catur di sini. Kalau kita boleh imagine, di manakah yang dikuasai oleh kedua-dua bishop. So bishop sebenarnya dia menguasai petak E5, F6, G7, H8 dan juga petak-petak F5, G6 dan juga H7. Begitu juga di sebelah kirinya kita ada petak D5, C6, B7 dan juga E8. Petak satu lagi C5, B6 dan juga E7. Banyak petak yang dikuasai oleh buah-buah kedua-dua bishop ni. Jadi hitam tidak ada peluang untuk melepasi kawasan yang dijaga oleh bishop tersebut untuk merintasi ke bahagian yang lain dalam kedudukan papan ini. Dengan kata lainnya, kalau salah satu bishop ni tak ada, jadi adakah king boleh melepasi? Sebab boleh. Sebab apa? Sebab yang satu bishop saja boleh kuasai petak gelap saja. Petak cerah masih lagi boleh dilalui oleh king hitam. Jadi inilah kelebihan bagi double bishop ataupun bishop secara berpasangan ini, yang mana dia menguasai banyak petak-petak penting dan juga permainan itu sendiri memberi kelebihan kepada putih. Baiklah murid-murid sekalian, sekarang kita lihat apakah kelebihan bagi satu knight. So knight ni adalah disebut sebagai kuda nama dia dalam bahasa Melayu. Pergerakan dia adalah secara huruf L. Jadi kalau kita tengok bila knight berada pada petak E3 di sini, dia mungkin boleh gerak beberapa petak yang boleh digerak di sini, iaitu F5, G4, G2, C2, C4 dan juga D5. Kalau kita tengok secara keseluruhan kedudukan ini, didapati bahawa white kurang material point dia berbanding dengan black. Black dia ada satu queen. Yang mana kita tahu queen 9 mata. Untuk white dia cuma ada 3 point daripada knight dan 1 point daripada pawn. Jadi dia kekurangan. Walaupun untuk kedudukan ini, white dia ada kelebihan untuk menang ni. Walaupun dia kurang dari segi material, tetapi kedudukan macam ni dia memberi kelebihan ataupun kemenangan untuk white.
Jadi cara dia ialah naik daripada E3 gerak ke D5. Okey, yang ni dipanggil sebagai taktik fork. Fork ni kalau kita translate dalam bahasa Melayu, maksud dia ialah garpu. Cuma kita boleh tafsirkan dia sebagai cabang. Okey, dalam bahasa Melayu dia, sebab pada kedudukan tersebut naik bukan setakat menyerang king ataupun dia check, jadi king tersebut sekarang keadaan yang sibuk untuk melarikan diri. Betul, perlu digerakkan. Pada masa yang sama juga knight ni dia menyerang queen. Okey. Jadi untuk gerakan seterusnya, so black dia terpaksa gerakkan king, lepas tu knight akan makan queen. Untuk yang ni kalau king tak ada pawn depan dia, maksud dia game tu menjadi draw sebab satu knight saja tidak mampu untuk checkmate king hitam. Tetapi disebabkan king putih dia ada satu pawn, jadi pawn ni boleh promote Hanif. Jadi queen ke jadi rook paling kurang pun untuk boleh untuk checkmate king, black king tersebut. Okey, baiklah Hanif dan juga murid-murid sekian. Jadi kita tahu bahawa knight dan bishop merupakan tangan dan kaki seorang dipanggil sebagai pesilat ataupun orang main taekwondo tu. Okey. Jadi untuk kedudukan macam ni, kita tahu tangan tu kalau duduk kat belakang macam ni, macam mana guna untuk tumbuk? Ataupun tangan terikat macam ni, macam mana kita nak guna tumbuk? Kalau nak tumbuk macam tu. Ke depan macam tu. Begitu juga kedudukan bagi knight sini. So ini kat sini kita ada dua kedudukan knight yang berada pada H1 dan juga D4. Knight pada H1 dia cuma ada dua saja pilihan gerak, iaitu pada F2 dan juga G3. Umpama tangan ni diletakkan dan terikat, tak boleh nak bergerak mana. Manakala kalau knight berada di tengah ni, dia ada banyak pilihan ni. Dia boleh gerak ke belakang, iaitu E2, F3, F5, E6, sama ni. Ni apa ni? C6, Ya. B5, B5. B3 dan juga C2. Kalau kita kira petak-petak yang dikuasai oleh knight yang berada di tengah ni, itu 8 petak berbanding dengan hanya 2 bila knight berada di penjuru. Jadi di sini Hanif, untuk kita hidupkan buah tersebut, okey, biasanya untuk knight berada di tengah sebab dia boleh lebih fleksibel Hanif, dan dia boleh menguasai kebanyakan petak dan menguasai game berbanding dengan knight yang berada di H1 ni. Okay, pilihan gerakan dia adalah kurang. Di sini kita boleh belajar bahawa knight itu kedudukan dia mempengaruhi permainan tersebut. Panduan daripada saya untuk episod kali ini ialah berkenaan dengan knight dan bishop. Kedua-duanya adalah buah yang dipanggil sebagai minor pieces dalam catur. Kedua-dua minor pieces ni merupakan tangan dan juga kaki seorang pemain. Yang mana buah ini, knight dan juga bishop, jika berada pada kedudukan yang tertentu, kedudukan yang menunjukkan potensi yang sangat nyata, sangat padu di situ, seperti orang yang berlawan, bertinju, menggunakan sepenuhnya tangan dan kakinya untuk bertinju. Di situlah kelebihan bagi sesiapa yang memantapkan ilmu menggunakan knight dan juga bishop. Saya harap semua murid dapat belajar daripada pergerakan knight dan bishop supaya boleh memantapkan lagi ilmu catur anda. Terima kasih. Okey, kita dah berada di penghujung untuk episod kali ini. Sangat banyak tips yang diberikan dan juga langkah-langkah serta situasi dalam kita ingin memperkasakan lagi penggunaan
knight dan juga bishop tadi cikgu ya. Ya, betul. Mungkin secara rangkumannya cikgu untuk cikgu berikan kesimpulan berkenaan dengan objektif pembelajaran untuk episod kali ini cikgu. Sama juga macam sebelum ni Hanif, untuk setiap satu piece ni kita nak dipanggil sebagai kita nak perkembangkan dia punya potensi dia, perlu banyakkan latihan. Okey, bishop dia ada kelebihan dia tertentu dari segi taktikal dan juga positional dia, positional. Tak sebut besar. Dan juga sama juga knight, bukan setakat taktikal yang kita tengok tadi itu fork tadi kan. Untuk bishop skewer dan juga pin tadi. Betul. Knight juga dia ada kelebihan kalau posisi dia berada di tengah, dia mesti lebih banyak petak berbanding dengan berada di tepi. Ya, okey cikgu. Macam mana sebenarnya kalau kita nak selaraskan apa yang kita buat latihan ni dengan situasi sebenar semasa pertandingan? Macam mana kita nak tahu tu cikgu sebagai seorang pemain catur? Kita samakan dia dengan orang yang bersilat ataupun main taekwondo. Okey. Right. Kalau tangan tu terikat pada baju, macam mana nak tumbuk? Kaki tu kalau pakai seluar slack, macam mana nak tendang? Nanti koyak pula seluar tu. Jadi kena persiapan awal ni. Pakai baju yang betul, seluar yang betul, dan juga tendangan tu perlu diberlatih, bukan tendang pendek-pendek je, tendang panjang dan juga padu kuat lah ni. Barulah melahirkan ataupun mewujudkan prestasi sebenar satu-satu buah catur tersebut. Okey, saya sukalah analogi yang digunakan oleh Cikgu Rizal ni untuk kita terus memberikan berkaitan dengan permainan catur. Cikgu, terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama kami. Selepas ni episod terakhir untuk kemahiran sukan catur, kita akan lihat lebih banyak lagi taktik yang akan digunakan dan juga langkah-langkah yang akan diberikan. Okey cikgu, seperti biasa kita tinggalkan dengan tagline dan juga kata-kata semangat cikgu buat mereka yang menonton. Silakan. Melahirkan Grandmaster. Mantap, kita jumpa lagi dalam Kemahiran Sukan. Assalamualaikum, bye-bye. Didik TV KPM